saudara penonton, kita terus lagi bersembang secara ilmiah tentang isu hudud yang bagi saya wajar kita dengar dengan teliti dan kita faham betul-betul supaya kita tidak hanya terima dan dengar satu pihak saja dan kita terus buat rumusan. Kita dengar supaya kita boleh buat penilaian yang adil dan penilaian yang kita buat itu lihat juga adil. Baik, Datuk, sebelum kita nak mengakhiri sembang kita, Datuk, nak juga tanya satu soalan sebelum nanti Datuk akan buat rumusan keseluruhannya. Juga cakap-cakap juga, Datuk, zaman sekarang ni hudud ni tak payah dah, kita ni dah zaman moden dah. Dah tak ada zaman hudud ni, Datuk. Macam mana ni, Datuk? Dan mungkin Datuk boleh buat konklusi, Datuk. Islam adalah agama yang sesuai sepanjang zaman. Kemodenan tidak akan dapat mengatasi Islam dengan dilihat sebagai ketinggalan zaman. Tetapi apa yang kita perlu buat ialah mempersembahkan agama Islam itu supaya nampak adil, cantik dan cukup rapat dengan tabiat manusia itu sendiri. Itulah peranan yang harus dilaksanakan oleh Khalifah Allah di muka bumi ini, mempersembahkan Islam itu supaya nampak cantik, nampak adil. Sebab itu guru tafsir saya ingat lagi di Azhar, namanya Profesor Husaini Abu Farhah, dia menulis sebuah kitab yang namanya Ma'dabatullah, maknanya santapan Allah. Allah dah bagi santapan dekat kita Quran, tapi bagaimana kita nak hidangkan? Kalau di hotel dihidangkan siap dengan carrot, dengan semua tu cantik jadinya. Hidangan itulah yang menampakkan orang tertarik untuk makan. Jadi hidangan Allah ini perlu dipersembahkan kepada rakyat supaya nampak cantik untuk dimakan, nampak cantik untuk diadaptasi dalam kehidupan. Tetapi kalau walaupun adil tapi tak dilihat adil, perkara ini boleh menimbulkan fitnah. Dan saya ingin quote apa yang Wahbah Zuhaili sebut di dalam kitabnya. Islam bukan hudud semata-mata, kata Wahbah Zuhaili. Dan jika pembatasan pada hudud semata-mata tanpa mengambil kira atau menafikan pendekatan lain, maka hudud boleh menjadi wasilah untuk manusia menjauhkan diri dari Islam. Jika tidak dilaksanakan hudud, maka kaedah lain bagi memulihkan dan menjaga masyarakat wajib diambil. Amatlah penting langkah mencegah dan mendekati kesalahan hudud atau langkah pencegahan diambil bagi memperbaiki masyarakat. Alhamdulillah, di pihak kerajaan kita tengok dah mengambil langkah untuk mendakwah orang supaya mendekati sembahyang, membina masjid supaya mereka mudahkan sembahyang di tempat-tempat kita kata shopping center dan sebagainya. Ada tempat sembahyang itu kita kena buat dulu sebelum kita boleh menghukum seseorang. Dan begitu juga kalau kita bercakap tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud seperti zina, mencuri dan sebagainya, kita perlu educate atau memberi pendidikan masyarakat supaya mereka ini boleh berdiri sendiri dahulu sebelum kita boleh menghukum manusia ini dengan hukuman yang seadil-adilnya. Tadi saudara penonton, satu kupasan yang pada pandangan kita cukup jelas kepada kita semua. Jadi sebenarnya perbincangan kita ini amat-amat memberikan satu momentum yang cukup jelas kepada saya secara peribadi yang berada bersama dengan Datuk. Memang nampak dengan jelas sebenarnya tentang isu yang kita duk pertikaikan ini, Datuk. Datuk, boleh saya tanya lagi, Datuk? Sebab kita ni, sebab kebetulan bila bercakap ni tiba-tiba pula kadang-kadang baru sampai benda. Baru sampai, Datuk. Kita tidak melupakan, Datuk, negara kita Malaysia ni pelbagai kaum, Melayu, Cina dan India. Tadi juga saya dah tanya tentang pelaksanaan hudud zaman moden ni tak ada dah. Tapi bagaimana Pak Datuk yang rakan-rakan kita berbangsa lain tentang nak melaksanakan hudud di kalangan pelbagai kaum, bagaimana penerimaan masyarakat bangsa Cina dan India sebagainya yang duk kata tak boleh, takut boleh, takut zalim against apa ni. Mereka ni pun kita nak bagi fahamkan juga, Datuk. Zaman Nabi SAW
tidak hanya di Madinah dan di Mekah itu terdiri daripada masyarakat Islam. Kita ada orang Yahudi, kita ada Yahudi pula daripada berbagai kaum puak, kita ada musyrikin, kita ada kafirin, macam-macam. Tetapi kenapa baginda berjaya melaksanakannya? Itu adalah kerana dia datang daripada awal penyusunan pendidikan, dan juga kerana mereka faham bagaimana setelah orang dididik, dibuat segala-galanya, akhirnya jahat juga, mereka juga akan bersetuju dengan hukuman ini. Kenapa? Kerana mereka faham. Hari ini, selagi masyarakat berbagai kaum yang terdiri daripada bukan Islam itu tidak difahamkan, didekatkan dan dilihat keadilan Islam, sudah tentulah pelaksanaan itu akan menimbulkan pelbagai fitnah. Dan juga kenapa masyarakat dulu boleh buat? Kerana mereka kuat. Mereka kuat dari segi ekonomi, mereka kuat dan mereka boleh bercakap segala-galanya. Ya, kita adalah the leading ummah ketika itu. Kita lead. Bahkan negara-negara yang berhampiran, Rom, Parsi dan sebagainya, takut dengan kehebatan orang Islam ketika itu, menyebabkan apa saja yang dilaksanakan oleh kita mudah diterima kerana kita masyarakat hebat. Tapi kalau hari ini kita pun bukan masyarakat yang hebat, tapi kita bercakap soal menghukum orang semata-mata, kita tidak akan dilihat hebat. Jadi kita perlu memperhebatkan diri kita dulu daripada aspek-aspek yang lain. Akhlak kita dilihat, bercakap kita juga ilmiah, peradaban, sopan santun dan boleh dihormati oleh kaum lain. Kita berdebat hari ini pun result adalah ilmiah. Kita tidak menjatuhkan maruah, mengaibkan sesama sendiri. Ini dinilai oleh kaum lain dan mereka akan hormat, mereka akan respect kepada kita dan boleh menerima. Tapi bagaimana kaum lain akan boleh melihat dan menerima pandangan orang Islam kalau orang yang bercakap itu pun masih menadah tangan kepada orang bukan Islam untuk membantu mereka dari segi ekonomi? Mereka juga dari segi profesionalnya tidak ada, terpaksa mengharap kepada kaum lain. Perkuatkan diri kita sebagai umat Islam. Bersatu dulu kita sesama kita, barulah kita akan dilihat sebagai satu wave atau gelombang yang boleh membawa perubahan dan mendukung Islam itu dengan megahnya. Terima kasih Datuk, cukup jelas kepada kita. Saudara penonton, sembang kita berkaitan dengan hudud yang banyak diberikan maklumat yang jelas kepada kita semua. Jadi Datuk, saya bagi satu ruang untuk Datuk membuat satu rangkuman yang terakhir, memberi satu impak yang jelas kepada masyarakat kita supaya kita tak nak ada orang duk mengata itu tak betul, ini tak buat apa dan sebagainya yang boleh meruntuhkan perpaduan kita. Datuk, silakan Datuk rangkumannya. Sebaiknya kita tidak bercakap hudud sahaja, tapi kita bercakap tentang syariat Islam, kerana hudud adalah sebahagian daripada syariat Islam. Mari kita bercakap tentang syariat Islam, fiqhul Islam, perundangan Islam dari awal sehingga akhir. Jika kita jujur, jika kita benar-benar nak melaksanakan Islam, kita tidak cubit atau ambil di penghujungnya saja, tapi kita buat daripada awal. Dan insya-Allah jika pelaksanaannya itu daripada awal, susunan kitab fiqh yang kita sebut, daripada ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, kita tengok hari ini pun orang bercerai-berai, suami tak laksanakan tanggungjawab sebagai suami, isteri tidak laksanakan tanggungjawab. Bagaimana tak berlaku zina? Sudah tentu akan berlaku makan luar, zina dan sebagainya, kerana peranan ini tidak diperkasakan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita nak menghukum sebelum kita memperkasa? Jadi jangan lihat perundangan Islam itu dalam menyempitkan pemikiran kita kepada aspek yang 1/10 tadi dengan meninggalkan sebahagian besar 9/10, dan akhirnya kerana kita menyebut bahawa kita nak buat 1/10 ni, kita mengkafirkan pula orang lain, mengatakan pula orang lain menolak Islam dan sebagainya. Nilailah dalam diri kita dengan jujur, dengan ilmiah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka kita ini untuk lebih berfikiran terbuka, menerima pandangan orang lain, kerana Nabi SAW bersabda, tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanatan. Sejenak berfikir ini jauh lebih baik daripada setahun duduk beribadat, kerana ia boleh mengubah persepsi kita dari segala-galanya. Baik, terima kasih Datuk. Saudara penonton, itu tadi kupasan, penjelasan, nasihat yang diberikan kepada kita tentang isu hudud yang
bagi saya cukup jelas yang harus kita fahami. Mudah-mudahan dengan penjelasan itu tadi dapat mengubati penyakit-penyakit kita, ya, salah faham kita, salah tanggap kita, kekeliruan kita, dan mudah-mudahan perbincangan kita secara ilmiah ini akan dapat membuka minda kita semua. Yang harus kita yakini, yang harus kita fahami tak apa intipati perbincangan. Kita perlu jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Dan yang paling penting, Datuk dan semua penonton, umat Islam harus bersatu padu. Bersatu padu arti kata mempertahankan akidah kita dan menjunjung tinggi agama Islam itu sendiri. Mudah-mudahan perbincangan kita, sembang kita, Datuk, pada kali ini akan dapat memberikan maklumat yang terbaik kepada semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha-usaha kita ke jalan menegakkan agamanya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Mushtaq Ibrahim, Timbalan Menteri Jabatan Menteri. InsyaAllah, Datuk, kita boleh bersembang lagi, InsyaAllah, isu-isu yang akan datang, Datuk, ya. Sembang-sembang ilmu. Ya. Dan kita mengharapkan kepada penonton di luar sana, fahami dan analisalah secara ilmiah juga. Mudah-mudahan komen-komen yang diberikan itu adalah komen-komen yang membina. Yang membina arti kata lain untuk membina agama Islam itu sendiri, bukannya menyalah dan juga menuduh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.